Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan penonton podcast kami. Selamat datang ke podcast Inspect, Buy Right, Buy Safely. Untuk episod pertama, saya Daniel selaku host pada hari ini bersama co-host saya, Aiman Hamimi. Bagi episod kali ini, kita akan berkongsi tentang maklumat yang sering kita ambil remeh. Pengetahuan para pendengar, kami adalah pelajar setahun akhir semester 5 Sarjana Budaya Komunikasi Kepujian Komunikasi Antarpersonal di UiTM Shah Alam. Okey, para pendengar sekalian, sukacitanya saya nak kenalkan apa itu Inspect. Inspect ini adalah advokasi awam yang berkaitan dengan keselamatan pengguna. Ia diselesaikan dengan golongan muda untuk memilih barangan ataupun produk yang mempunyai label atau yang dilabelkan oleh organisasi ataupun syarikat menetapkan keselamatan dan juga kepiawaan. Kami berkooperasi dengan SIRIM QAS untuk menangani masalah keselamatan produk yang dijual di pasaran yang tidak mempunyai label keselamatan seperti topik lidah, makanan dan sebagainya. Oleh itu, dengan kooperasi ini, advokasi kami dapat berjaya. Okey, untuk episod yang pertama ni, saya bawakan kepada anda tetamu khas dan istimewa di mana beliau sangat pakar untuk mengupas tentang topik yang akan dibincangkan sebentar nanti. Selamat datang saya ucapkan kepada Tuan Aminuddin bin Abdul Aziz, iaitu Pengurus Besar Pemasaran dan Penjemahan SIRIM QAS International. Sindiran Berhad ke podcast kami. Selamat datang Tuan. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Apa khabar? Alhamdulillah, baik. Baiklah, kita teruskan podcast episod 1 kita dengan tajuk topik kita pada petang ini bersama jemputan khas daripada SIRIM QAS, iaitu ada SIRIM baru beli. Sebelum kita mulakan sesi pembincangan tentang topik ini, bolehkah Cik Amin memperkenalkan diri dan memperkenalkan Cik punya latar belakang? Okey. Nama saya Aminuddin Abdul Aziz. Saya adalah pengurus besar kepada Jabatan Pemasaran dan Pengurusan Pelanggan SIRIM QAS, sebuah jabatan yang baru ditubuhkan di SIRIM QAS untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami. Saya dah hampir 24 tahun di 24 hingga 25 tahun lah di SIRIM QAS, dan bermula dari bawah, daripada eksekutif standard, tulis standard, menulis standard, kemudian kepada menjadi auditor dan terus ke membuat pemasaran, kemudian berpindah kepada jabatan jualan dan pemasaran. Okey, terima kasih kepada berkongsi latar belakang Encik Aminuddin. Baiklah, mari kita memula dengan segmen pertama kita. Okay, baiklah Tuan. Boleh tak Tuan jelaskan tentang latar belakang SIRIM QAS dan apa fungsi SIRIM QAS? Okey, berkenaan dengan latar belakang SIRIM QAS dan fungsi-fungsi yang kami jalankan. Actually, SIRIM QAS ni merupakan anak syarikat kepada SIRIM Berhad, dan merupakan sebuah syarikat yang menjalankan perkhidmatan persijilan, pemeriksaan dan juga pengujian. Dan perkhidmatan kami ini kita boleh dengan bangganya mengatakan bahawa perkhidmatan kami ini adalah standing dengan perkhidmatan syarikat-syarikat pengujian, pemeriksaan dan persijilan yang lain dari luar negara. Kami adalah peranan kami adalah untuk membantu pihak industri dalam menyediakan perkhidmatan dan barangan yang berkualiti kepada consumer, dan sebagai peneraju kepada bidang persijilan ini, SIRIM QAS actually telah menerima pengiktirafan akreditasi
daripada badan-badan akreditasi yang bertauliah seperti Jabatan Standard Malaysia ataupun JSM ya. JSM ya, dan itu untuk tempatan untuk dalam negara, dan manakala di peringkat antarabangsa kita menerima pengiktirafan daripada UCAS ataupun United Kingdom Accreditation Services ya. So ini semua adalah untuk membuktikan kredibiliti perkhidmatan yang kami sediakan. Ya. Ya. So sebagaimana yang saya bagi tahu tadi, actually kami ini anak syarikat kepada Sirim Berhad ya, anak syarikat kepada Sirim Berhad. Manakala Sirim Berhad adalah syarikat milik penuh kerajaan ya, di bawah kementerian, di bawah Menteri Kewangan yang diperbadankan, Menteri Kewangan diperbadankan ataupun MOF Incorporated ya. Manakala purview kami ataupun kami ni dikendalikan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. So servis-servis kami atau perkhidmatan-perkhidmatan kami ni berkisar ke arah teknologi, ke arah industri dan sebagainya ya. Sedikit berkenaan dengan Sirim Berhad ya. Sirim Berhad itu mother company kami. Mereka menyediakan penyelidikan, perindustrian, pembangunan teknologi, pengkomersialan. Kemudian kami juga mempunyai khidmat-khidmat seperti pengukuran dan penentu ukuran ataupun calibration ya. Dan kami juga menawarkan perkhidmatan latihan ya, latihan dan perundingan ya, untuk para pemain industri. Itulah sedikit sebanyak latar belakang Sirim Berhad, mother company kami, dan juga kami Sirim QS sebagai anak syarikatnya. So di situ Sirim QS dan Sirim Berhad juga kongsi satu objektif juga lah tuan. Berkongsi satu objektif, betul. Cuma fokus Sirim QS ini adalah lebih kepada persijilan, persijilan, pengujian dan pemeriksaan. Jadi kita tak boleh dalam konteks kerja kami ni, kami tak boleh lah mengadakan konsultansi ataupun latihan ya, supaya dia tak dia ada certain rules lah ataupun certain peraturan yang kami terpaksa ikuti ya. Sebenarnya rakyat Malaysia tahu akan kewujudan Sirim dan Sirim QS ini. Tapi ada yang tak tahu kepentingannya. Boleh Encik Amin terangkan apa kepentingan suatu produk untuk mendapatkan pengesahan dan mengapakah pengguna perlu cakna dalam memastikan barangan yang ingin dibeli mempunyai label Sirim sebelum membuat pembelian. Okey. Di dalam market atau dalam pasaran ya, terdapat banyak produk. Ada produk yang mahal, ada produk yang murah, dan ada produk yang pertengahan dan yang murah ya. So untuk penentuan kualiti ya, tanpa mengira harga ya, kami membuat persijilan barangan dan untuk menentukan bahawa barangan-barangan itu telah melalui certain proses atau proses-proses yang tertentu yang telah ditetapkan oleh standard-standard yang diguna pakai oleh industri bagi menentukan kualiti dan keselamatannya terjamin ya. So antara langkah yang kami ambil ya, untuk produk-produk yang memerlukan tahap keselamatan yang tinggi seperti produk elektrik ya, kita mengeluarkan label ya, label kepada produk berkenaan ya. So label ini kita lekatkan, kita pastikan pengilang tersebut melekatkan label tersebut di barangan yang akan dipasarkan ya. So
contohnya saya bagi contoh adalah barangan elektrik, ya, barangan elektrik yang kalau dalam bahasa Inggerisnya Electrical appliances. Dia panggil home appliances. Home appliances. Untuk home appliances ni diwajibkan ada 32 kategori alatan tersebut perlu mendapat persijilan dan perlu mempunyai label sebelum dipasarkan, ya. So ada juga produk lain, ya, yang mana agensi penguatkuasa mereka meminta produk-produk mereka dilekatkan label sebelum dipasarkan. Contohnya macam untuk Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup, ya, helmet contohnya. Ini di bawah purview ataupun di bawah kendalian mereka, ya. Vape, another product, vape sangat popular kepada golongan muda, tapi ada kemungkinan benda tu tak selamat. Bukan tak selamat untuk menghisap, tapi bila dibawa naik kapal terbang meletup di atas. Contohnya, ya. So kementerian menggunakan kami atau menggunakan perkhidmatan kami untuk memastikan produk-produk ini selamat digunakan, ya. So berbalik kepada barangan elektrik, ya. Suruhanjaya Tenaga di bawah Peraturan 97 bracket 1 Peraturan Elektrik 1994 terdapat 36 produk yang telah dikategorikan oleh mereka untuk perlu mendapatkan label sirim sebelum dipasarkan, ya. Kebanyakan produk-produk ini adalah produk-produk yang digunakan oleh dia panggil domestic appliances, ya. Domestic appliances maknanya yang sering digunakan oleh masyarakat, ya. Dan ini pendekatan ini diambil untuk mengurangkan risiko kemalangan kepada pengguna seperti berlakunya kebakaran, meletup, renjatan elektrik, dan yang mana boleh mengakibatkan kecederaan, kematian dan kerosakan harta benda, ya. So consumer dengan adanya label ini, dia rest assure lah, ataupun dia akan lebih yakin yang produk-produk ini telah melalui certain proses yang akan memastikan produk itu selamat untuk digunakan, ya. Untuk 34 kategori produk tu bolehlah dirujuk, ya, di dalam website. Di dalam tu. Di dalam website tu ada ditulis kategori-kategori produk, ya, perlu mendapatkan label sirim, ya. Saya rasa itu saja yang boleh saya kongsi setakat ini. Baiklah, soalan yang kedua, apa nasihat Sirim kepada pengguna yang cenderung membeli barangan elektrik yang murah tapi tanpa pengesahan Sirim dan tidak menghiraukan risiko atau kerugian bakal ditanggung oleh mereka? Okay. Of course, Sirim sebagai badan yang menjalankan pemeriksaan, menjalankan pengujian, kita dapati produk-produk elektrik ni amat beresiko, ya. Betul, beresiko tinggi, ya. So kerana itulah pihak Suruhanjaya Tenaga ingin memastikan bahawa produk-produk ini memang selamat digunakan sebelum dipasarkan, ya. Pasal pengguna tidak akan tahu, ya. Pengguna tidak akan tahu yang produk ini selamat atau tidak, ya. Jadi pengguna amatlah disarankan, ya, supaya tidak menggunakan produk-produk yang tanpa label sirim, ya. Produk-produk elektrik yang rosak, yang pecah, yang diubah suai, ya. Serta kalau kita lihatlah produk-produk elektrik yang ada cord, ya, ataupun ada wire dia, wire dia, kalau you tengok ada palam tu digunakan yang 2 pin. Yang tu pasti
tidak melepasi Ya ke? keselamatan sirim. Macam apa shaver Shaver. hair dryer. Ya, Boleh betul. ceritakan sikit kenapa tak selamat? Okey, produk-produk yang melalui proses persijilan kami itu mesti menggunakan palam 3 pin. 3 pin yang biasa. Itu adalah syarat dia. Standardnya memerlukan palam 3 pin. Kerana dalam palam 3 pin itu sendiri mempunyai litar pemutus. Dia sekiranya ada lebihan kuasa, contohnya produk itu akan litar pemutus tu bertindak untuk memutuskan litar elektrik supaya produk yang digunakan tu tidak ada pengguna itu tidak akan mengalami renjatan elektrik ataupun kerosakan lain lah. So it's a very simple thing. Sangat mudah. Kalau you tengok yang 2 pin tu memang tak meet. Kalau yang 2 pin yang ada 2 tu ataupun yang Satu. yang dia punya palam tu macam straight. Ada. Yang ni basically datang daripada China because China yang menggunakan palam tersebut. So pasti produk-produk ini tak akan dapat memenuhi kehendak ataupun keperluan standard yang diperlukan. So langkah-langkah lain lah yang perlu diambil oleh pengguna untuk menjamin keselamatan. Perlulah elak kalau ada sambungan wayar, wayar tu kena buka lah gelongan wayar tu sepenuhnya. Pasal dia bila digelongkan dia akan menyebabkan wayar tu panas and so on, dan boleh menyebabkan kerosakan renjatan elektrik atau yang lain lah. So juga jangan bebankan punca kuasa atau soket dengan elektrik yang berlebihan. Contohnya extension wire yang terlalu banyak yang terlalu banyak. Biasalah kita ada satu punca kuasa saja, kemudian kita letak extension untuk digunakan sedangkan setiap punca ataupun setiap extension tu dia ada pengiraan elektriknya. Jadi kalau kita guna secara berlebihan, dia akan membebankan peralatan tu sendiri, dan boleh menyebabkan kerosakan lah. Yang lain mungkin kita perlu tutup dan tanggalkan plug sekiranya kita ataupun palam tu sekiranya tidak digunakan. Pasal ada kemungkinan walaupun kita switch off ataupun kita tutup masih ada dia panggil kebocoran elektrik kepada peralatan tersebut. So better cabut lah. Better cabut. Kita terus cabut, jadi lebih selamat lah. Memang dah tak ada function lah. Okey. Dan pastikan suis barangan elektrik dimatikan selepas digunakan. Kadang-kadang kita ni ambil mudah, yang mana kita kata benda ni automatik ditutup, kadang-kadang tidak. So manakala kita perlu juga kenal pasti masalah-masalah elektrik yang wujud sebelum renjatan elektrik. Contohnya bila kita dah pegang wire tu dan wire tu terasa panas, cepat-cepat tutup. Pasti ada perkara-perkara yang tak betul berlaku sekiranya wire tu panas, kerana sepatutnya benda ni tak berlaku. Wire tu tak sepatutnya panas. Sekarang ni kan sekarang pengguna kan banyak ada handphone sendiri. So boleh tak tuan terangkan sedikit pasal aplikasi Sirim QAS ini? Okey. Sebenarnya Sirim QAS International kita ada membangunkan aplikasi mudah alih untuk menyemak sama ada produk-produk yang kita keluarkan label tu untuk menentukan kesahihan label tersebut. Kerana terdapat juga, saya tak dapat nafikan, terdapat juga label-label yang forged label.
Forge label ni False maksudnya forge label yang ditipu. Oh. Yang yang boleh di, jadi di, macam di, mana? dicetak dan dilekatkan. Jadi Oh. untuk mengelirukan pengguna ya. Oh, kira fake punya. Fake punya. label ya. Fake label. So basically para pengguna boleh memuat turun ya aplikasi tersebut sama ada menggunakan Android ataupun iOS melalui Google Play Store ataupun Apple Store. Apps ya. Dan pengguna hanya perlu memasukkan nombor kod yang tertera pada label tu dan aplikasi itu akan berhubung dengan database kami yang mana database itu akan mengesahkan sama ada produk itu memang disijilkan atau tidak ya. Ada juga terdapat beberapa jenis label ya untuk beberapa jenis produk yang menggunakan label dan terdapat QR code di dalamnya. Jadi kalau ada QR code lebih senanglah, tak perlu masukkan label, cuma imbas QR code tu. The same thing, maklumat tu akan dihantar kepada database kami dan kami akan mengeluarkan maklumat sama ada label tu label yang betul ataupun yang fake ya. Sirim juga mereka dalam mereka bentuk label tu kami mempunyai tahap-tahap security yang tersendiri ya. Jadi kalau ada forge label tu kita boleh tahu yang label yang dikeluarkan dia macam duit ada dia punya certain design dia tu yang menentukan duit itu adalah duit palsu atau sirim label kami juga adalah mempunyai reka bentuk yang sama, security level yang sama ya. Dan dengan adanya aplikasi mudah sebegini, para pengguna cuma perlu masukkan nombor ataupun scan saja, pasti maklumat tu mereka akan dapat then immediately lah ataupun serta-merta. Ya. Sekarang nak senang imbas. Kalau yang imbas lagi senang. Tak payah nak masukkan nombor, takut tersalah tekan pula. Imbas je terus dapat maklumat tersebut. Ya. So nama application tu Sirim QAS. Sirim QAS actually is a Sirim QAS punya aplikasi lah. Application. Ya. Okay, macam mana Sirim QAS memastikan produk yang dilabel itu berkualiti dan selamat? Kami mempunyai beberapa proses untuk memastikan produk-produk yang mereka pohon itu selamat digunakan ya. Jadi pertama kita menggunakan pendekatan audit ya, audit di kilang ya. Jadi pemohon akan ataupun pengilang tersebut akan kami audit ya. Kami tak kiralah kalau kilang tu berada di Malaysia atau di luar negara, kita akan pergi ke kilang tersebut melakukan audit daripada penerimaan bahan mentah ya, bahan mentah sehingga kemudian kepada proses dan kemudian kepada finish product ataupun produk akhir ya. Jadi setiap proses tersebut kita akan teliti mengikut quality control ataupun kawalan mutu yang diisytihar oleh syarikat tersebut. Ini kita akan inspect ataupun kita akan periksa dokumentasi mereka satu persatu untuk memastikan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pengilang tersebut mematuhi dan operasi itu mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh pengilang ya, bukan kami yang buat prosedur ya. Mereka yang membuat prosedur itu. Dan produk akhir itu kita akan sampel, kita akan pilih beberapa produk dan dihantar untuk testing
ataupun pengujian mengikut standard-standard yang berkaitan ya. Contohnya macam barang elektrik, kita menggunakan standard IEC. IEC adalah satu pertubuhan standard antarabangsa. IEC stands for Dia bahasa France. I pun Oh. tak I pun Okay. tak boleh nak pronounce, tak apa. tapi memang kalau orang yang bergiat dalam electrical, memang mereka mengetahui bahawa keperluan standard antarabangsa untuk produk-produk elektrik adalah menggunakan IEC standard. IEC standard. IEC standard ya. Okay. So jadi kita akan menggunakan keperluan-keperluan di dalam standard tersebut. Bagaimana cara pengujiannya, apa parameter-parameter yang perlu dipatuhi. Jadi setelah diuji dan didapati lulus, kita akan lock ataupun kita akan kunci prosedur-prosedur penghilangan yang kita audit tadi, untuk memastikan yang produk akhir ini akan sentiasa dikilangkan mengikut prosedur yang mereka tetapkan sendiri, kan, yang mereka tetapkan sendiri, dan kita akan pastikan yang produk akhir ini mematuhi standard yang telah ditetapkan. It makes sense ya. So bukan kita yang letakkan prosedur itu, mereka yang letakkan prosedur itu. Kita cuma buat pengujian di akhir ya. So Sirium QS just test their Produk dan pastikan products and produk itu mematuhi. okay. Jadi proses audit ini kita lakukan setiap tahun. Jadi bila kita dah kunci prosedur tu, bila kita pergi audit pada tahun hadapan, kita akan lihat balik flow dia, ataupun dia punya flow daripada penerimaan bahan mentah sehingga ke produk akhir. Menggunakan prosedur yang sama, dan dengan itu kita boleh Nilai. boleh percaya atau boleh confident ya, boleh confident yang pasti kalau mereka mengikut prosedur yang mereka tetapkan, produk akhir itu selamat digunakan. Itulah cara-cara yang lebih kuranglah cara-cara audit yang kita jalankan. Okay, Sirim ada menganjurkan kempen CSR. Ada Sirim baru beli melalui sumbangan topi keledar kepada pelajar UiTM Shah Alam. Apakah maklumat program itu? Okay, basically kempen CSR ini kita buat secara tahunan ya. Kepada target kami kepada orang awam, kepada pelajar dan yang mana kempen ini bertujuan ya, kita nak bagi kesedaran lah kepada pengguna, terutama pada golongan muda ya, untuk memastikan mereka memilih produk-produk yang mempunyai label Sirim sebelum mereka purchase ataupun sebelum mereka beli produk tersebut. Ini nak memberi mereka satu keyakinan yang produk tersebut telah melalui proses-proses yang tertentu untuk menentukan keselamatan dan kualiti ya. Pada masa yang sama, program ni juga dapat memberi maklumatlah kepada pengguna, terutama golongan muda, yang supaya sentiasa meletakkan keselamatan sebagai keutamaan apabila mereka nak membeli belah ya. Bukan nilai ataupun harga produk tersebut ya. Kalau kata functionnya sama, harganya lebih murah, beli yang lebih murah, tiba-tiba bawa balik, dia lebih cepat rosak. Betul, ataupun kan ada isu-isu macam tu lah. Dan yang paling penting, yang paling kita takuti, produk itu boleh mendatangkan kerosakan harta benda ataupun keselamatan diri ya, sekiranya digunakan. Jadi kempen ini kita berkolaborasi bersama pelajar INC 600 Public
Advocacy and Civic Engagement, dan INC 601 Group Dynamic and Leadership University Teknologi MARA UiTM, yang kita sasarkan untuk meningkat pengetahuan kepada para pelajar UiTM dan seterusnya kepada golongan muda dan pengguna secara umum mengenai kepentingan produk yang mereka beli itu mempunyai label SIRIM, ya. Sekaligus kita boleh membantu komuniti jajaran, iaitu komuniti Shah Alam sekitar, ya. Dengan adanya kempen ini, kempen kolaborasi ini, kita dapat kami merasalah dapat menghulur tangan membantu pengguna di kawasan sekitar Shah Alam, ya, dengan objektif sejajar dengan objektif tanggungjawab sosial korporat, ya. Jadi SIRIM pada tahun ini SIRIM QAS memilih UiTM kerana UiTM merupakan institusi awam yang sangat terkenal, ya, di Shah Alam, yang mana pihak SIRIM bakal menyumbang 500 topi keledar yang telah disijilkan, ya, ataupun telah disertifikasi, ya. Dan setiap topi keledar itu memang mempunyai label, ya. Dan basically you all kalau ada apps tu terus boleh check. Terus boleh check bahawa topi keledar ataupun label itu adalah sah atau tidak, ya. So kita berharaplah melalui sumbangan ini pengguna dapat menggunakan topi keledar yang berkualiti, yang mempunyai label SIRIM, yang mana pastinya lebih selamat, ya, pastinya lebih selamat, dan boleh mencuba aplikasi yang kami buat, ya, untuk kemudahan para pengguna. Okay, macam mana caranya untuk para pelajar UiTM boleh mendapatkan topi keledar itu secara percuma? Okey, para pelajar boleh mendapatkan topi keledar ini dengan mengikuti program soft launch yang bakal dilancarkan oleh pelajar INC UiTM pada 13 Jun 2023, ya. Pelajar juga boleh menyertai pelbagai aktiviti yang diadakan di UiTM bagi mendapatkan kupon untuk menebus topi keledar pada hari pelancaran kempen itu nanti, ya. Pelajar juga disarankan untuk mengikuti social media rasmi SIRIM QAS, pelajar INC 600 dan INC 601 untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kempen yang bakal berlangsung. Sebarang pertanyaan dan maklumat lebih lanjut, para pelajar boleh menghubungi kami terus melalui platform social media. Okay, majlis sumbangan topi keledar ni akan berlangsung pada kita akan buat satu majlis sumbangan topi keledar ini yang akan diadakan di Pekarangan Dataran SIRIM pada 21 hari bulan Jun 2023 bermula 9.30 pagi. Okey, alright. Okey, para pendengar Inspect, itu sahaja perkongsian daripada panel jemputan kita, iaitu Encik Amiruddin bin Abdul Aziz, tentang topik episod Ada SIRIM Baru Beli. Encik ada sepatah dua kata untuk para pendengar kita? Kepada para pengguna, saya bagi pihak SIRIM QAS mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa sangat terharu dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, ya, kepada SIRIM QAS dalam menerajui persijilan dan pemeriksaan barangan ini. Kami di SIRIM QAS melakukan yang terbaik, ya, untuk memastikan para pengguna mendapat produk yang berkualiti dan selamat, ya, selamat untuk digunakan. Jadi akhir kata dari kami, Ada SIRIM Baru Beli.